Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Izzah binti Rosmi. Falsafah bermaksud satu sistem pemikiran atau kepercayaan yang membentuk pandangan hidup dan nilai-nilai asas yang dipegang oleh individu atau masyarakat. Falsafah ni terbenam dalam kesedaran kebangsaan, berfungsi sebagai pemimpin yang menunjuk jalan, membimbing negara ke arah wujudnya harmoni di kalangan masyarakat yang berbilang. Pengenalan ini meneroka peranan penting yang dimainkan oleh falsafah sejahtera dalam menanamkan perpaduan, pemahaman dan saling menghormati di kalangan rakyat Malaysia, menyumbang kepada pencipta sebuah negara yang lebih harmoni dan teguh. Permasalahan kajian. Pada umumnya, pemahaman masyarakat Malaysia terhadap konsep serta prinsip-prinsip falsafah sejahtera dapat dibahaskan melalui kajian literatur yang relevan, termasuk penelitian-penelitian terbaru serta sumber-sumber terpercaya yang mencerminkan persepsi dan tingkat pemahaman masyarakat mengenai falsafah sejahtera. First permasalahan yang kami dapat adalah daripada sistem pendidikan. Sistem pendidikan Malaysia telah berupaya menyertakan konsep falsafah sejahtera dalam kurikulumnya sebagai utama untuk menggambarkan keutuhan holistik individu. Dalam pelaksanaannya, terdapat beberapa permasalahan kajian yang muncul seiring mengusahakan konsep ini. Misalnya, tantangan dalam menyesuaikan kurikulum agar merangkumi aspek-aspek moral, sosial dan spiritual secara merata. Selain itu, perlu dipertimbangkan juga bagaimana guru-guru dapat mengintegrasikan nilai-nilai falsafah sejahtera ke dalam pengajian sehari-hari. Rujukan literatur dan hasil penelitian terkini dapat memberikan wawasan lebih lanjut dengan semangat dan pemecahan masalah yang muncul dalam mengintegrasikan konsep tersebut ke dalam kurikulum pendidikan. Permasalahan yang seterusnya adalah daripada side masyarakat. Malaysia mempraktikkan prinsip-prinsip falsafah sejahtera dengan penekanan pada perpaduan antara pelbagai kumpulan etnik, agama dan budaya. Permasalahan kajian yang muncul melibatkan sejauh mana pelaksanaan prinsip ini mencapai kesan positif dalam memperkuatkan perpaduan dalam masyarakat. Bandingan dengan negara-negara yang lain yang mengamalkan prinsip serupa dapat memberikan pandangan terhadap strategi dan inisiatif yang berhasil atau menghadapi cabaran dalam mencapai perpaduan. Rujukan kepada laporan antarabangsa, kajian perbandingan dan analisis data sosial dapat memberikan gambaran yang holistik dalam menggambarkan pencapaian Malaysia berbanding negara-negara yang lain dalam konteks ini. Orang Melayu, orang Cina, orang India dan etnik lain di Malaysia memiliki pandangan yang berbagai-bagai terhadap peranan falsafah sejahtera dalam konteks perpaduan. Beberapa mungkin melihatnya sebagai landasan bersama untuk mempromosikan negara, mempromosikan keharmonian antara pelbagai kumpulan, sementara yang lain mungkin merasakan ketidaksetaraan dalam melaksanakannya. Kajian mengenai pandangan etnik terhadap peranan falsafah sejahtera dan memaparkan perspektif yang beraneka ragam. Dengan menganalisis data demografi, pendapat masyarakat, soal jawab, kita dapat memahami bagaimana masing-masing etnik menilai keterlibatan dan keberkesanan falsafah sejahtera dalam memperkuat perpaduan dan identiti nasional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Marza binti Musa. Saya akan membincangkan tentang beberapa persoalan kajian yang terdapat di dalam tajuk pilihan kami. Jadi pertama sekali, persoalan kajian yang terdapat dalam kajian ini ialah sejauh manakah rakyat Malaysia memahami konsep dan juga prinsip falsafah sejahtera. Dan yang kedua, bagaimana sistem pendidikan
menyertakan konsep falsafah sejahtera di dalam kurikulum. Dan yang ketiga, bagaimana Malaysia berbanding dengan negara-negara lain yang mengamalkan falsafah sejahtera dalam konteks perpaduan. Dan yang keempat, bagaimana rakyat Malaysia yang terdiri pada Malaysia, China, India dan juga etnik lain melihat peranan falsafah falsafah sejahtera dalam konteks perpaduan. Dan yang kelima, sejauh manakah dasar-dasar dan program-program kerajaan mencerminkan falsafah sejahtera, nilai-nilai falsafah sejahtera. Dan yang terakhir, adakah pendekatan ini mencapai objektif untuk membangunkan kesedaran dan pemahaman yang lebih baik kepada generasi muda. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Nama saya Tuan Amirah binti Tuan Azman. Hari ini saya akan membentangkan objektif kajian bagi kajian lapangan kami yang bertajuk Peranan Falsafah Sejahtera dalam Memupuk Perpaduan di Malaysia. Pertama-tama ingin saya jelaskan apakah itu objektif kajian. Objektif kajian merupakan hasil capaian daripada sebuah kajian lapangan. Yang kedua, ianya merupakan kesinambungan daripada permasalahan dan juga persoalan yang kita dapat daripada sebuah kajian lapangan. Yang ketiga, objektif kajian adalah elemen yang sangat penting dalam sebuah kajian lapangan, yang mana objektif kajianlah yang menghala tujukan tujuan dan juga kenapa kajian lapangan itu harus dilakukan. Okey, seterusnya saya akan menerangkan objektif kajian daripada kajian lapangan kami. Yang pertama, mengenal pasti konsep dan juga prinsip-prinsip falsafah sejahtera yang berada di Malaysia. Yang kedua, mengenal pasti konsep falsafah yang telah diterapkan di dalam sistem pendidikan yang berada di Malaysia, daripada tadika sampailah ke peringkat yang lebih tinggi, iaitu Menara Gading. Yang ketiga, mengenal pasti cara-cara pengamalan falsafah di Malaysia dan juga negara-negara luar, yang mana mengenal pasti cara yang ada di Malaysia dan juga kita buat perbandingan dengan falsafah sejahtera yang berada di luar negara. Yang keempat, mengenal pasti konsep dan prinsip falsafah oleh setiap bangsa di Malaysia. Seperti yang kita sudah tahu, di Malaysia kita ada pelbagai bangsa dan juga pelbagai agama. Jadi objektif kajian ni kita nak kenal pasti bagaimana setiap bangsa dan juga setiap agama mengamalkan prinsip perpaduan, sebab kita duduk dekat satu negara yang bercampur aduk. Jadi pemahaman bagi setiap bangsa dan juga setiap agama tu lain-lain. Yang kelima, mengenal pasti dasar-dasar dan program kerajaan yang memberi nilai-nilai falsafah sejahtera. Seperti mana kita bukan saja ada di peringkat sekolah, juga kita dasar-dasar kerajaan kita juga menerapkan falsafah sejahtera bagi menjaga perpaduan rakyat-rakyat yang berada di Malaysia. Yang terakhir, mengenal pasti pendekatan alternatif bagi mencapai objektif yang berkesan untuk memberi kesedaran kepada setiap lapisan masyarakat Malaysia. Ini maksudnya kita nak kenal pasti apa lagi yang kita boleh tambah baik dan juga alternatif lain bagi mencapai objektif perpaduan juga. Falsafah sejahtera tu semua orang dapat tahu dan semua orang faham dan terapkan dalam kehidupan harian. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Nurul Elisha binti Rosli. Bahagian saya adalah sorotan kajian. Terdapat 4 sorotan kajian yang menepati tajuk ini. Yang pertama adalah daripada Muhammad Anwar Ramli, Dialog Agama sebagai mekanisme untuk mencapai perpaduan dalam masyarakat Malaysia. Ia membuktikan pentingnya antara pelbagai agama sebagai cara untuk mencapai perpaduan dalam masyarakat Malaysia yang pelbagai etnik dan agama.
Ini bermaksud ia secara terbuka dan kita perlu hormat antara penganut agama yang berbeza. Yang seterusnya adalah pentingnya adopsi etika dalam dialog agama untuk mencapai kejayaan yang berkekalan. Ia menekankan bahawa untuk menjayakan sesuatu agama, pentingnya untuk kita menghormati, bersikap sopan santun serta bersikap adil. Ia dapat membantu untuk menjalinkan hubungan yang baik antara penganut agama yang berbeza. Ia adalah penglibatan sivik belia penting untuk demokrasi yang mampan. Ia menghayati kepentingan penglibatan belia dalam aktiviti sivik untuk memastikan keseimbangan demokrasi yang kukuh dan berkesan. Ia adalah analisis terperinci mengenai bentuk-bentuk penglibatan sivik belia dan kesannya terhadap pembangun masyarakat. Ini telah membahas pelbagai bentuk penglibatan sivik belia seperti penyertaan dalam aktiviti sukarelawan atau aktiviti yang memberi sumbangan untuk pembangunan masyarakat. Perbezaan antara falsafah politik Islam dan Barat dalam konteks Malaysia. Ini telah menguraikan perbezaan dalam pendekatan politik antara Islam dan Barat, terutamanya dalam konteks Malaysia yang berbilang budaya dan agama. Pentingnya pemahaman perbezaan ini untuk membentuk hala tuju politik umat Islam. Ia menegaskan bahawa pentingnya pemahaman yang mendalam tentang perbezaan ini bagi pihak yang terlibat dalam proses pembentukan dasar dan hala tuju politik di Malaysia, terutamanya dalam masyarakat umat Islam. Seterusnya adalah pertentangan perbahasan logik dalam tradisi Barat dan Islam. Ia menceritakan perbezaan antara tradisi Barat dan Islam dengan membincangkan bagaimana konsep-konsep logik yang digunakan dalam tradisi masing-masing boleh bertentangan atau berbeza dalam beberapa aspek. Yang terakhir sekali adalah dorongan dalam memupuk ilmu dan budaya fikir tradisi Islam sebagai platform pembinaan tamadun yang cemerlang. Ia menekankan kepentingan pemahaman mendalam tentang budaya fikir dalam tradisi Islam sebagai asas untuk pembangunan tamadun yang cemerlang. Ini termasuk penekanan kepada pengajaran, pembelajaran dan ilmu dalam masyarakat Islam. Assalamualaikum, nama saya Rina Nadira binti Zarul dan saya akan membentangkan tentang dapatan kajian yang kami lakukan berkenaan peranan falsafah sejahtera dalam memupuk perpaduan di Malaysia. Untuk soalan yang pertama, falsafah kesejahteraan dapat membantu mengurangkan perkauman dan salah faham di antara masyarakat di Malaysia. Berdasarkan pernyataan ini, kajian menunjukkan bahawa majoriti responden sebanyak 95.8% percaya bahawa falsafah kesejahteraan dapat membantu mengurangkan perkauman dan salah faham dalam masyarakat Malaysia. Hanya sebahagian kecil iaitu 4.2% tidak bersetuju dengan kepercayaan ini. Dapatan kajian menunjukkan bahawa kebanyakan responden menyedari kepentingan falsafah kesejahteraan dalam menggalakkan perpaduan di Malaysia. Kepercayaan ini terbukti dengan peratusan tinggi responden yang menyokong idea ini. Mereka percaya bahawa dengan menggalakkan kesedaran dan pemahaman tentang kepelbagaian budaya dan etnik, prasangka dan diskriminasi dapat dikurangkan. Secara keseluruhannya, terdapat sokongan padu terhadap peranan falsafah kesejahteraan dalam mengurangkan perkauman dan salah faham dalam masyarakat Malaysia. Yang kedua, sistem pendidikan di Malaysia ada menyertakan falsafah kesejahteraan dalam akademik dan kurikulum di sekolah-sekolah. Berdasarkan pernyataan ini, kajian mendapati semua responden percaya bahawa sistem pendidikan di Malaysia menerapkan falsafah kesejahteraan dalam akademik dan kurikulum. Kajian itu juga mendedahkan sokongan padu untuk melaksanakan falsafah ini di sekolah kerana ia sejajar dengan penekanan terhadap nilai-nilai murni dalam sistem pendidikan Malaysia. Penerapan falsafah ini dipercayai dapat menggalakkan perpaduan dalam kalangan kumpulan etnik yang berbeza di Malaysia. Seterusnya, soalan yang ketiga, adakah falsafah kesejahteraan yang diterapkan di sekolah-sekolah berjaya mencapai objektif yang diinginkan? Berdasarkan pernyataan ini, dapatan kajian menunjukkan majoriti responden sebanyak 56.5% percaya pendekatan falsafah kebajikan yang dilaksanakan di sekolah berjaya mencapai objektifnya. Sebaliknya, sebanyak 43.5% responden tidak bersetuju dengan pernyataan ini. Kajian ini menyerahkan keberkesanan falsafah kesejahteraan dalam mencapai matlamat pendidikan dengan tahap sokongan yang tinggi untuk pelaksanaannya.
Falsafah itu dilihat penting dalam mencegah kemerosotan institusi negara dan menggalakkan etika dan moral. Secara keseluruhan, dapatan menunjukkan bahawa falsafah kesejahteraan memainkan peranan penting dalam menyediakan pendidikan yang menyeluruh dan telah mendapat sokongan yang besar. Seterusnya, soalan yang keempat, adakah dasar-dasar dan program-program kerajaan mencerminkan nilai-nilai falsafah sejahtera? Kajian menunjukkan majoriti responden seramai 83.3% percaya bahawa dasar dan program kerajaan adalah selaras dengan falsafah kesejahteraan. Sebahagian kecil, sebanyak 16.7% tidak bersetuju dengan kenyataan ini. Dapatan kajian menunjukkan bahawa ramai responden mengiktiraf keberkesanan inisiatif kerajaan dalam meningkatkan kesejahteraan individu dan menggalakkan keharmonian dan perpaduan dalam masyarakat. Kajian ini membuktikan bahawa kerajaan memainkan peranan penting dalam memupuk keharmonian kaum di Malaysia kerana majoriti responden bersetuju dengan kenyataan ini. Seterusnya, soalan yang kelima, adakah pendekatan kempen dan program kesejahteraan yang dilakukan oleh kerajaan berjaya mencapai objektif yang diinginkan? Berdasarkan pernyataan ini, kajian itu menilaikan bahawa kebanyakan responden sebanyak 58.3% percaya bahawa strategi kempen dan program kebajikan kerajaan berjaya mencapai objektif yang dihasratkan. Sebaliknya, sebanyak 41.7% responden tidak bersetuju dengan kenyataan ini. Secara keseluruhannya, majoriti responden bersetuju bahawa usaha kerajaan khususnya yang tertumpu kepada menggalakkan perpaduan kaum memainkan peranan dalam memupuk perpaduan di Malaysia. Sekali, berdasarkan pernyataan di soalan 6 ini, kajian menunjukkan bahawa kebanyakan responden sebanyak 95.8% bersetuju bahawa falsafah kesejahteraan di Malaysia perlu dikemaskini untuk kekal relevan kepada masyarakat. Hanya sebahagian kecil iaitu 4.2% tidak bersetuju dengan kenyataan ini. Penemuan menunjukkan bahawa orang ramai percaya falsafah kerajaan Malaysia harus berkembang seiring dengan globalisasi. Ini adalah perlu kerana apabila sesebuah negara membangun, rakyatnya perlu mengembangkan kemahiran berfikir aras tinggi. Oleh itu, adalah penting untuk mengemaskini falsafah kesejahteraan selaras dengan zaman moden untuk menerapkan nilai-nilai etika dan kerohanian dalam masyarakat dan melindungi mereka daripada kepesetan pembangunan global. Seterusnya, yang terakhir, kesimpulan dan juga penutup. Secara menyeluruh, pendekatan penyerapan nilai-nilai falsafah sejahtera dalam dasar-dasar dan juga program-program yang telah dilakukan oleh kerajaan menandakan langkah yang signifikasi dalam membentuk masyarakat Malaysia yang harmoni dan sejahtera. Melalui program-program yang telah dilakukan, iaitu program transformasi ekonomi Malaysia ETP dan juga program transformasi sosial iaitu STP, kerajaan berusaha untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dengan mempromosikan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan juga pembangunan sosial yang mampan. Namun, seiring dengan pencapaian ini, permasalahan kajian yang timbul berkaitan dengan keberkesanan pendekatan ini dalam mencapai objektif membangunkan kesedaran dan juga pemahaman yang lebih baik, terutamanya di kalangan generasi muda. Meskipun nilai-nilai falsafah telah disertakan dalam kurikulum pendidikan dan juga program pembangunan masyarakat, masih terdapat cabaran dalam mencapai maklumat dan matlamat tersebut secara menyeluruh dan juga mendalam dalam golongan belia dan generasi muda. Analisis mendalam terhadap kurikulum dan aktiviti luaran pendidikan perlu dijalankan bagi menilai sejauh mana nilai-nilai tersebut tercermin dan juga dihayati oleh pelajar. Selain itu, penelitian dan kajian sosial yang melibatkan generasi muda dapat memberikan wawasan tentang persepsi, sikap dan juga pemahaman mereka terhadap falsafah sejahtera. Falsafah-falsafah ini sepatutnya diberi pembaharuan mengikut zaman dan juga mengikut kefahaman masyarakat zaman terkini. Sehubungan dengan itu, penyelidikan tentang keberkesanan program-program pemupukan kesedaran dan juga pemahaman nilai-nilai tersebut juga menjadi penting. Adakah
program tersebut mencapai sasaran dengan efektif atau terdapat ruang untuk peningkatan? Ini adalah pertanyaan yang perlu diberikan perhatian serius dalam mengukur keberhasilan merentasinya dengan permasalahan kajian semasa. Itulah juga tujuan kajian lapangan ini dilakukan. Kesimpulannya, sementara langkah-langkah untuk menyemai nilai-nilai falsafah sejahtera dalam struktur dasar dan juga program kerajaan memberikan landasan yang kukuh, perlu ada komitmen yang berterusan untuk menilai dan juga menambah baik pelaksanaannya di Malaysia. Hanya dengan pendekatan ini kita dapat memastikan bahawa nilai-nilai sejahtera ini hanya tercatat dalam dokumen dasar negara ataupun dapat dihayati dan diwarisi oleh generasi muda sebagai asas keharmonian dan juga kemajuan masa depan Malaysia. Sekian, terima kasih.